Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, apa khabar? Malam ni kita akan menceritakan sedikit tentang penyakit serangan jantung apabila you bersukan. Okey, sementara tu lama saya tak ambil aura dasyuri ni untuk kadang-kadang kalau kita rasa penat sikit, kita dapatkan balik ada orang panggil gelombang out tetap ataupun setengah orang panggil out gaharu. Okey, contoh dalam ni kan ada dia punya 7 bahan tu, jadi kita naikkan balik semangat kita pada malam ni. Baik saudara-saudara sekalian, siapa pernah kena heart attack ataupun anda pernah dengar siapa yang pernah kena heart attack, tapi malam ni kita fokus lebih kepada bersukan, sebab dah banyak orang buat video tentang heart attack, tanda-tanda semua you mungkin dah tahu. Mungkin dia ada overlapping pada malam ni, tetapi lebih kita nak fokuskan kepada bersukan ataupun riadah. Tak semestinya bersukan yang berat-berat pun, kadang-kadang pergi walking ke pergi cycling pun boleh kena. Kadang-kadang anda tengok mereka ni semua macam sihat-sihat belaka, betul tak? Dan mereka sendiri tak tahu yang mereka tu ada penyakit jantung. Dan memang betul pun, sebahagian besar daripada malam ni punya cerita, you don't even know that you have a problem. You tak akan tahu pun. 7 amaran yang penting, 7 warnings, okay, yang anda patut tahu ialah penyakit serangan jantung masih lagi nombor 1 di Malaysia dan juga di dunia, terutama sekali dunia yang dah moden sekarang ni, kan, faham tak? Katanya setiap tahun minimum antara 40 hingga 45 ribu rakyat Malaysia yang didaftarkan penyakit ataupun kena penyakit jantung. Okey, sama ada serangan jantung yang orang kata minor angina saja ataupun yang sampai memang kena heart attack, dan kadang-kadang terus kena pergi emergency pun. Okey, baik. Jadi tuan-tuan sekalian, kita kena tahu asal usulnya penyakit jantung ni secara am dulu, lepas tu kita fokus kepada penyakit jantung serangannya ni berlaku kenapa. Orang tengah bersukan, tengah exercise, tengah elok, tengah nampak fit, tapi boleh jatuh, pengsan, ada setengah yang meninggal pun. Okey, asal usulnya kalau kita patah balik heart attack ni, okey, kita patah balik dia punya riwayatnya. Sebelum heart attack, selalunya dia ada orang panggil blood clot ataupun atherosclerosis ataupun pengumpulan plak. Tahu plak kan? Orang selalu salahkan kolesterol yang tebal-tebal tu, LDL dan sebagainya, menumpuk-numpuk di dalam pembuluh darah. Lama-kelamaan darah tak boleh lepas, mula-mula sakit, lepas tu dia attack terus pun boleh, bergantung kepada boleh lepas ke tak boleh lepas darah dengan oksigennya tu. Anda tahu macam mana dan kenapa sakit sangat tu ialah disebabkan oleh tak cukupnya oksigen. Macam mana you nak boleh bayangkan sakit tu bagi mereka yang belum kena? Okey, yang belum berpengalaman. Buat macam ni sekarang, cuba buat macam nak cubit. Orang utara kata macam nak kutih, tahu nak kutih. Baik, sekarang you ambil kuku je. Jangan ambil isi, ambil kuku saja. Dan kuku sama kuku ni, okey, you nak cubit, nak kutih ni, nak ambil kulit dia ni. Ambil tak usah banyak, sikit je, ambil 1 mm cukup. Okey, sekarang you cubit dia betul-betul, tekan dengan kuku you. Berapa lama you boleh tahan? Tekan sekarang. Paling tinggi bilang tak sampai 5 saat kot, betul tak? Mesti lepas. Saya dah buat banyak kali, saya tak nak. Dulu masa saya muda-muda, saya mengajar banyak corporate world. Inilah saya suruh, kalau you tak boleh faham berapa kali ganda sakit tu baru sekali. Kalau betul-betul heart attack, orang kata sampai boleh pengsan. Kenapa sampai boleh pengsan? Tuhan bagi pengsan tu ialah untuk menahan ni sakit tu. Memang pengsan tu sebab oksigen tak ada, tapi nombor 2 ialah disebabkan terlalu sakit. Kalau sakit tu you cuba lalui, cuba melewatinya atau menanganinya, memang you pengsan, sakit sangat. Okey, sebab oksigen tak ada, sel tu mati. Sel tu mati, nerve tu pun akan jadi sensitif sangat. Orang kata kalau takat you rasa tadi 3 kali ganda pun you tak nak, 4 kali ganda lagi you tak nak gigit ni, picit ni, you bayangkan orang masa kena tu. Okay, itulah sampai orang muntah-muntah, orang pengsan-pengsan, orang berpeluh-peluh, betul tak? Jadi tuan-tuan sekalian, sebelum kena heart attack, saya kata dia adalah disebabkan pengumpulan blood, sama ada clot ataupun embolism ataupun masalah. Kalau dari segi kesihatan sukan ni, selalunya mungkin benda tu dah ada lama, jadi dia dah menebal di dalam pembuluh, lapisan dalamnya. Tapi sebelum pada plak ni, sebelum pada penemuan plak, terjadinya plak ni, ada satu lagi event, ada satu lagi peristiwa dalam hidup kita, sejarah untuk menjadikan sampai heart attack ni ialah, kalau ikut dia punya patologi dia, okey, sejarahnya ialah disebabkan oleh inflamasi.
Jadi bukan disebabkan tu kolesterol kumpulnya kat situ. Kolesterol tu sebenarnya yang LDL tu, dulu saya pernah cerita, dia nak cuba tampal tempat yang berlubang, yang dah orang kata apa, dah sklerosis, dah ada scar dan sebagainya tu kan. Jadi jalan raya tak betul tu nak dibetulkan. Di inflamasi itulah menyebabkan terjadinya asal usul. Tapi kenapa berlakunya inflamasi tu, siapa tahu? Sebelumnya lagi. Jadi cerita ni boleh kita bawa daripada 2 tahun, 12 tahun ke mungkin 20 tahun yang lepas. Zamannya muda-muda lagi. Jadi asal usulnya dia bermula daripada makanan, daripada stres, daripada bahan toksik, heavy metal, semua tu. Terutama sekali kalau saya cerita tentang makanan je, timbullah cerita gula. Nah, apabila timbul cerita gula disebabkan oleh apa? Insulinnya tinggi dalam badan you dah lama. Jadi kalau you kena pada umur 45, you terkejut, kata dia tengah top ni, tengah happy life, rumah besar semua, hidup dah cantik, dia dah ubah gaya hidup dia. Dulu memang dia gemuk, sekarang dia dah kurus. Dulu tak pernah lari, sekarang dia lari, faham tak? Dia sampai boleh buat marathon pun. Kali ketiga pergi katakan Jepun ke, big marathon, London marathon ke, Australia ke, dapat berita goodbye. Why? Inilah sebabnya. Rupa-rupanya dah ada petanda-petanda yang masa 20 tahun, 15 tahun sebelum berlakunya dah ada dia punya riwayat. Jadi kebanyakan cerita kalau you boleh cungkil balik, inilah dia. Sebab tu bila saya kata D&D diet itu adalah satu rezeki kita belajar. Malam ini kalau you belum kena heart attack ataupun kalau dah kena, masih boleh dengar supaya kita boleh kalau janji reverse tu katanya insyaAllah memang dah ramai orang yang dah boleh kita patah balik. Sebab semua penyakit tu ada ubat. 4 fasa tu tadi, mula dengan apa tu, makanan atau gaya hidup yang stres, tak cukup tidur, semua tu. Lepas tu dengan merokok lagi, silakan confirm. Kalau besok you boleh lari marathon pun, atau you boleh main badminton sampai 10 set pun, atau boleh berbasikal sampai 100 km setiap hari pun, bahayanya sudah bermula dari situ. Faham tak faham tu? Ni kalau jatuh pengsan, kata alamak dia fit betul pun boleh jatuh, rupanya tu belum saya masuk faktor genetik. Genetik pun ada mainkan peranan, tetapi cuma dalam 10-15%. Tu dah tinggi lah tu, kita bagi genetiknya faktor kan. Baik. So budak-budak muda boleh kena tak? Memang boleh lah. Tergantung pada umur berapa dia dah mula makan nugget, berapa tahun dia dah makan aiskrim, dan berapa tahun dah dia makan Maggi mee dan sebagainya tu. Saya bagi 3 cara untuk you tak panik sangat. Kalau ada chest pain, sakit dada yang bila you bergerak you rasa lebih lega. Kalau masalah jantung, kalau you pergi bergerak atau buat aktiviti, tambah aktiviti, dia lebih meneruk kan. Tapi ni you rasa lega. Kalau you bawa berjalan, you rasa ringan pula dada you. Selalunya you jangan panik lah. Mungkin sakit ni mungkin disebabkan oleh sakit urat ke, atau sakit bahagian otot-otot atau tulang ke, ataupun cuma tak fit aja. Okey. Dan bila you berjalan sikit-sikit lagi, you legakan, buat regangan, bila orang kata angin kedua datang, you lebih lega. Selalunya okey. Sebab kalau jantung lagi you buat, lagi dia tekan, tahu tak? So ini salah satu supaya andaian ni, supaya you jangan panik all the time. Nombor 2, bila you boleh tunjuk satu jari kat mana sakit. Sebab jantung kalau kena, dia jarang-jarang boleh pinpoint. Macam satu pensel you boleh cucuk kat situ, situ sakit. Ataupun ni antara 2 tulang rusuk saya ni sakit. Tu jarang. Walau bagaimanapun you kena check dengan doktor. Jangan dengan cakap saya saja, tapi ini pengalaman saya yang lepas. Dan kalau you baca buku-buku reference pun, dia kata jarang-jarang sakit jantung ni boleh pinpoint dengan satu jari. Faham tak? Sakit lah kat bahu belakang kiri ni kan, selalu orang risau kan. Tapi dia kat situ je, all the time kat situ je. Okay, relax. Okay. Check juga besok, tapi malam ni tak payah panggil 911. Okay. Lepas tu kadang-kadang sakit tu boleh macam ada orang macam shooting pain. Bukan shooting satu tangan macam tu. Dia macam tu, macam ada sikit current je. Kena check juga. Tapi malam ni tak payah berlari-lari nak pergi emergency. Okay, jangan-jangan itu menjadikan satu yang kalau sakitnya sikit je macam tu, kadang-kadang datang, kadang-kadang tak datang langsung, dan lepas tu you lupa, selalunya okey. So 3 cara sakit ni kita tak panik sangat. Tapi saya nak cerita yang harus you jangan ambil enteng. Sebab tadi you dah tahu fasa-fasa macam mana penyakit ni boleh berlaku pada akhirnya, hasilnya sampai kena heart attack.
Orang yang tak tahu penyakit yang bukan masalah dia tak jaga badan semua ataupun dia, ini adalah disebabkan mereka dari kecil ada beberapa penyakit yang nombor satu dia dan siapa-siapa pun tak tahu yang dia ada, orang panggil hypertrophic cardiomyopathy. Maksudnya jantung anda mungkin disebabkan oleh exercise masa kecil ataupun dari kecil lagi, ataupun masalah genetik, dia dah mula menebal ataupun dia dah mula jadi bengkak, ataupun cardiomyopathy ni kadang-kadang mungkin ada masalah inflamasi yang you tak perasan, dia sebab sikit-sikit lama-lama dia jadi bengkak. So hypertrophy tu maksudnya dia besar. Jadi kalau kita ambil x-ray, jantung tu dah mula membesar daripada awal lagi. So yang ni salah satu daripada kenapa orang boleh jatuh, pingsan dan kena serangan jantung, boleh bawa maut. Nombor dua, dia panggil commotio cordis. Kalau you kena tendang ke, kalau main karate ke, judo ke, boxing ke, selalunya bila dia orang selalu kena tendang ataupun kena bola sendiri, faham tak? Selalunya kalau betul-betul kena bahagian dada atau terutama sekali bahagian jantung ni pun kita kena hati-hati. Dia boleh menyebabkan orang kata apa, serangan jantung juga, ya kan seterusnya kalau you ada masalah tadilah apa tu yang ramai Malaysia nombor satu penyakit jantung ni kan, selalunya dia tinggi dengan plak, terlalu tinggi kolesterol yang orang selalu komplain tu kan. Boleh check, rupanya dah jadi kalsium pun kat situ, dah calcified pun. Lepas tu kadang-kadang ada pembuluh darah yang orang kata apa, yang tak normal, ataupun mungkin you ada aorta tu keluar daripada jantung you, pipe yang paling besar tu, dia kadang-kadang dah jadi balloon, dia orang kata apa, dah lemah. Ingat, disebabkan oleh inflamasi zaman muda-muda dulu, pelan-pelan lama-lama dia boleh, kadang-kadang dah pencen baru dia nak jadi macam balloon pula, dia bengkak, kadang-kadang dia boleh meletup di belakang you punya dada ni, you tak sedar pun, tak tahu you dah pengsan dah, ataupun kalau tak sempat, goodbye juga. Satu lagi dia panggil Wolff Parkinson White Syndrome. Ni nama-nama macam ni, orang yang jatuh ke atas badminton court ke, ke atas padang ke, berlari ke, tengah cycling pun, kadang-kadang mereka dah ada masalah signal. Tahu tak, kan jantung kita ni start daripada atrium ke atas sana, dia ada node dia ada dia punya pancaran elektrik dia, dan kadang-kadang dia punya supply ataupun dia punya penyampaian tu agak terganggu. Ni mungkin ada masalah daripada kecil lagi, very rare, jarang berlaku, tapi kalau berlaku, bila salah aja signal ni, you pula tekan tengah exercise gila-gila, dan setengah orang kan tekan sampai macam dunia ni dia mesti nak perform the best. Setengah orang nak jadi the best athlete, dia ada impian, tak salah, tetapi kalau body tu dah tak boleh terima, yang ni pula dia jarang bagi warning. Masalah yang saya cerita ni tak bagi warning. Tapi kalau macam satu lagi myocarditis, yang ni infection, apa tu, kita punya jantung boleh dapat serangan apa tu, bakteria dan sebagainya, maksudnya kulit dia tu, kadang-kadang otot dia tu boleh kena. Pericarditis tu kelilingnya boleh sampai jadi macam scarring, dah berparut, dia dah tak boleh bergerak lagi dah, dia tak boleh apa tu, orang panggil ada kelembutan lagi dah, maka dia jam. Masa jam tu pula you tengah main sukan gila-gila, dia tangkap lah, betul tak? Selalu kes-kes myocarditis semua ni kadang-kadang dia dah ada petunjuk dia. Cuma yang satu lagi ni pun sama juga, you dilahirkan mungkin ada masalah ventricle you punya ruang apa tu, bilik jantung you tu kadang-kadang dah tak api lah, Tuhan mungkin dijadikan sejak kecil lagi ada yang tak kena. So lagi sekali rhythm ataupun dia punya heartbeat tu pun dah berapa stable, maka kalau dalam keadaan biasa tak apa, tapi waktu you bersukan, dia tak boleh terima, dia tak sampai, dan ujung-ujungnya kalau orang buat ECG tu, dia adalah QT wave dia yang orang panggil prolong. Ini pakar kardiologis saja yang tahu. You waktu masa tak tekan exercise betul-betul, you tak tahu kan. Tu pun kadang-kadang you dah 5 tahun exercise gila-gila pun tak ada masalah. Bila dia dah lama sangat, dia dah tak boleh tahan, dia akan menyala lah, orang kata. Ni yang kadang-kadang tak sempat pergi hospital pun goodbye juga. Serangan jantung ni jangan main. Kita kalau sempat sampai hospital, kita kena tahu kat mana dia, kita kena tanya macam-macam, betapa teruknya, adakah dia, daripada cerita ni pun kita dah tahu sama ada dia boleh kita selamat dengan segera, atau kita kena buat emergency angiogram ataupun apa-apa lagi. Contoh, onset dia bila dia start,
dia pergi ke mana, apa yang menyebabkan dia lebih sakit, apa yang menyebabkan dia lebih ringan tak sakit. Semua-semua tu banyak soalan yang kita kena tanya. Tak boleh terus sakit dada je terus kita nak buat sesuatu tindakan. Okey, baik. Sekarang yang you kena tahu, ada juga kes-kes yang ada kaitan dengan paru-paru. Setengah orang bila dia ingat jantung, rupanya masalah paru-paru pun boleh. Setengah orang masalah perut pun boleh. Macam kena heart attack juga. Terutama sekali kalau yang ada masalah GERD, reflux, jangan main. Sakit-sakit tu kadang-kadang betul-betul macam heart attack tau. Of course kalau you ada satu penyakit yang dinamakan anxiety panic attack. Panic attack ni betul-betul macam heart, dan dia boleh sampai pengsan pun. Kalau you tengok dia berpeluh, dia panik, kena berhenti kereta, tersadai, tak boleh bangun, semua tu. Panic attack ni kadang-kadang dia fikir nak mati terus pun dah. Walaupun dia cuma pasal mental stress. Baiklah. Ada beberapa lagi yang menyebabkan kadang-kadang terganggu. Semacam you nak kena heart attack disebabkan you tak cukup umpamanya kalsium, tak cukup magnesium, boleh dapat kram-kram jantung, tak boleh lagi pump dengan kemas, rhythm dia lari. Sebab apa? Kalsium, magnesium, you pernah dengar kan, potasium dan sodium ni, 4 ni memainkan peranan penting. Jadi semua makanan ni yang sihat-sihat tu alhamdulillah kalau you ikut. Kalau tak, dia juga memainkan peranan masa you nak exercise nanti. Contoh kalau tak ada B1, tak ada D3K2, lagi sekali D3K2 mainkan peranan, sebab voltage dia, pH dia semua tu ada kaitannya dengan mineral. Sekarang you kena hati-hati, sama ada you tengah exercise ataupun you belum exercise ataupun baru nak pergi exercise. Kalau ada isu-isu yang saya cerita ni, nombor satu ialah apa saja kaitannya dengan chest pain, sakit dada. Walaupun tadi saya cerita kalau sakit dada tu dia ringan, bila you exercise dia clear, you tak apa takut. Tapi kalau dia berulang kali datang, asyik-asyik chest pain, asyik-asyik you rasa macam, especially kalau tak payah pain yang teruk sangat, kalau orang putih panggil discomfort, tak selesa saja cukup. Padahal you kalau tengok TV tak pernah rasa kan, you masih duk urut tengok cerita I ni, dia masih duk urut dada macam tu, macam tak lepas je. Saya rasa you kena pergi check cepat. Pasal apa? Any chest pain, terutama sekali kalau dia ada juga kalau rasa tak selesa pun. Dan yang paling dahsyat, kalau pernah kena ataupun you dah buat lupa, tapi pernah kali you kena tu, dia rasa macam crushing, macam ada orang pijak you, macam you lemas masuk dalam laut, tak boleh bernafas tu. Kalau macam tu, walaupun sekali, tak payah berkali-kali, saya rasa kalau dia lega balik pun, you pergi cepat jumpa. Faham tak faham? Boleh So dan kalaupun you tak serius macam mana, you nak test, jangan test lah. Sebab doktor nanti akan buat stress test kat klinik dia kan. Tapi katakan you masih lagi degil juga. Setengah orang kan dia rasa dia fit, dia pergi exercise lagi, dia mula je exercise, dia datang balik benda tu, sama ada dia berjalan pun dia kena balik. Saya kira itu dah satu daripada yang jangan sampai you pergi tempat yang orang tak ada besok, bila jatuh pengsan, tak boleh buat apa-apa. Orang perempuan pula, dia tak berapa sama dengan lelaki. Kalau lelaki tu sampai chest pain betul-betul, orang perempuan tak payah. Kalau dia rasa fatigue saja, dia nak exercise je atau dia jalan sikit je, dia, yalah kalau baru bermula saya faham. Tapi kalau you dah jenis dah 2-3 tahun, lepas tu suddenly you terasa macam jalan biasa juga, tempat pusingan sama juga, litar yang you pakai atau padang yang you jalan yang sama tu, suddenly you rasa macam fatigue je. Belum sakit ada yang sampai ada orang pijak-pijak tu, tapi you rasa macam letih, tak pasal-pasal macam tak inilah, tak sedap je. Yang tu dah cukup. Orang perempuan lain sikit. Tapi kalau you sampai kaki dah mula bengkak, lelaki pun kalau kaki dah mula bengkak, saya rasa you kena check salah satu daripada punca utama kenapa kaki, ankle kita semua bengkak ialah sama ada selalunya jantung atau buah pinggang, ataupun mungkin paru-paru lah. Tapi ni kita fokus pada jantung. Lepas tu you rasa kalau you ada kebas-kebas kaki dan tangan, ni kena check, sebab darah tak sampai tu. Dan lagi sekali you ada sakit bahagian naik ke, tadi yang kata dada juga, tapi kadang-kadang dia tak attack kat dada dulu, dia attack kat bahu, tak kira lah, selalunya belah kiri turun sampai tangan ni kan. Turun ni, you rasa macam
kadang-kadang kebas you nak buat macam tu, okey. Dan kebas ni datang melalui aktiviti. Kadang-kadang dia pergi ke jaw, dia naik ke bahagian apa tu ni, gaham ni, faham tak? Setengah orang dia pergi ke belakang pun. Setengah orang rasa macam ada anak panah sampai ke belakang dia. Kalau macam tu you baling basikal you lah, tolak ke tepi kasut you semua, jangan bawa kereta sendiri, suruh suami you bawa ke, neighbor you bawa. Pasal apa? Dia tak tahu dalam perjalanan nanti kenapa. Dan kalau tak boleh juga, panggil ambulans terus. Pasal apa? Dia kadang-kadang boleh kalau tak belakang, kat stomach pun boleh attack juga. You rasa lain daripada lain, you tak pernah kena, lagi you kena pergi check. Kalau you ada diabetes, you kena perhatikan dia betul-betul, sebab dia lebih terkenal dengan penyakit yang kalau heart attack ni dia panggil silent. Tahu tak silent? Dia tak perlu macam tadi sampai kena berpeluh-peluh, sakit dada sampai tercungap-cungap tu. Dia cuma orang panggil kadang-kadang tak ada benda pun, sebenarnya dia dah ada. Maksudnya disebabkan kan insulin tinggi, gula dan sebagainya tu, dia senang blok, dan kadang-kadang dia tak rasa. Berarti kalau dia rasa lebih ringan daripada orang biasa, orang diabetes, lebih kena prihatin. Kalau you rasa selalu sesak nafas, shortness of breath, nafas tak cukup selalu, saya baru ajar 5 saat katakan breathing technique tu kan, untuk mententeramkan jiwa. You tak sampai 3 dah rasa sesak nafas, dah tak boleh habis macam tu kan. Kita tu sampai boleh you dah tak boleh. So kalau shortness of breath, memang breathing technique you pun gagal, you tolong make sure you pergi check dulu dengan cardiologist, okey. Terutama sekali tanpa nak buat kerja berat-berat pun dah mula shortness of breath, saya rasa jangan tunggu you exercise lah. Sebab confirm kalau you exercise, kalau dia datang tengah padang, lagi teruk. Dia bezanya cuma masa you exercise dengan masa you tak exercise. The palpitation, you sendiri boleh rasa sambil bersembang dengan saya pun boleh rasa duduk, rasa macam cepat je, you sendiri boleh rasa. Sebab degupan jantung selalunya orang tak rasa, tapi bila you ada palpitation, you boleh rasa degupan jantung tu. Macam you boleh hitung pula, dia macam bunyi, you seorang je tahu, betul tak? Dan dia kadang-kadang tak steady, kadang okey, kadang tak okey, dan dia punya degupan tu macam orang ketuk gendang dalam dada you, boom 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 macam tu. Kita tutup cerita dengan dizziness and lightheadedness. You rasa ringan kepala, dan you rasa orang panggil apa, melayang-layang kepala you, ringan dan pening lalat, tapi kadang-kadang pening nak jatuh, dan memang banyak orang yang boleh gelap sekejap, lepas tu dia clear balik. Tu belum sampai waktunya you kan. You Tuhan panjangkan umur, sebab nak bagi signal sebenarnya dah ada blok, sama ada 60% ke 70% ke, nak boleh buat stand tak boleh stand, yang tu doktor kat ni lah, hospital jantung yang boleh handle you. Sekarang secara ringkas, apa yang you kena buat untuk nak check sama ada you masih boleh terus exercise atau tidak? Senang je. Nombor 1, ni kadang-kadang dia orang suruh buat test, tapi saya risau kalau dia suruh buat pumping. Dia kata ada setengah buku tu kata you kalau boleh pump lebih daripada 12 kali, you selamat. Kos kalau boleh pumping lebih daripada 3-40 kali pumping, tekan tu B 1, 2, 3 kan. Okay, kalau you boleh pump lebih kurang sampai 40 kali, Masya Allah, tanpa berhenti tu, okay, you kira super fit lah. Kalau Tuhan nak tarik umur you tu, bukan kita punya kerja lagi dah. Selalunya jarang you nak kena heart attack lah masa you exercise. Okay, tapi kalau bawah pada 10-12 kali je maksimum you boleh buat dalam masa 1 minit tu kan, ataupun saya suruh buat tu, lepas tu dia tak boleh buat, saya rasa you kena hati-hati sikit. Bawa berjalan dulu, boleh tak? 3 kali seminggu, buat 15 minit, 20 minit, lega, okay, relax, dan you buat kuat-kuat. Lepas seminit, you check balik degupan jantung you tu, 140 lah atau 130 degupan jantung you tu. Kalau masa resting you 70 katakan, faham tu? You resting 70, you buat lebih kurang 1 minit je, ok, 100 katakan 130 lah, ok. Lepas tu dah penat ni, 1 minit je, lepas tu you rehat 1 minit, you check lagi 1 minit lagi tu, katakan dia turun lebih daripada katakan 10 unit, daripada 130 degupan jantung turun ke 120, itu teruk, maksudnya 10 saja you turun. Dia kena turun paling kurang ialah 20.
Kalau boleh turun sampai 40, you kira best lah. Tapi kalau boleh turun atas lagi pada 40, penurunannya katakan daripada 130 dia turun ke 90, you kira super fit lah. Jadi tak takut lah nak kena heart attack masa serangan jantung yang takut-takut tu kan. You selalunya bebas. Bukanlah tak boleh kena langsung, tapi saya kata tadi jantung you dalam keadaan yang steady. Boleh? Dan test yang paling accurate ialah kalau di Kuala Lumpur ataupun mungkin di Penang ke Johor, Singapura memang ada. Dia panggil apa tu, coronary artery calcium scan. Selalunya orang buat scan untuk echo lah semua jantung, buat ECG, buat stress test semua. Tapi jantung yang paling bagus dia ambil coronary artery. Coronary artery adalah pembuluh darah yang supply kepada jantung you. Dia nak tengok ada deposit tak, ada lekatan-lekatan yang berbentuk kalsium tak. Kalsium ni berarti dia dah kumpul lama. Kalau dia ada unitnya lebih daripada 1000, maksudnya you anytime boleh kena heart attack. Kalau bawah pada 1000, katakan antara 500 ke 1000, you ada risiko tapi masih boleh kita buat sesuatu. Kalau bawah pada 400, 300, alhamdulillah lah. Okay, taklah teruk sangat. Yang penting gaya hidup. Nombor 2, diet. Tidak lain tidak bukan dengan DND diet you menyelamatkan balik keadaan you punya peripheral blood vessel. Apa maksud peripheral? Peripheral maksudnya ini kalau katakan ni jalan yang besar untuk dia sampai kepada jantung, tapi kan Tuhan jadikan dia punya jalan-jalan kecil, jalan pintas dia. Jadi kita selalu bila nak exercise ataupun nak jaga makanan tu, bukan saja kita nak menjaga jalan yang besar ni, tapi kita nak membetulkan juga jalan spare ni. Sebab apa? Kalau dia jam tengah ni, dia ada orang panggil bypass. Semoga dalam keadaan emergency. Sebab tu ramai orang boleh selamat, sebab dia ada jalan-jalan pintas yang boleh menyelamatkan keadaan. Dan ramai orang kadang-kadang sampai tak payah buat bypass, tak payah buka dada lagi dah, sebab apa? Doktor tengok perjalanan darah tu boleh supply melalui jalan-jalan yang kecil tu, insyaAllah. Dan please take care of yourself. Make sure jangan pergi ke mana-mana, tempat-tempat yang bukan-bukan, dan jumpa orang yang anda, kalau boleh tak usah jumpa siapa lah, okay? Kalau tak perlu, faham tu? Okay, saya selalu menasihatkan sebab kita masih lagi dalam keadaan yang tidak selesa sekarang, tapi kita tetap mendoakan. Saya mendoakan anda sekalian, semoga semua sihat walafiat, satu keluarga, dan sama-samalah kita hantarkan doa-doa yang terindah pada semua masyarakat kita, dan kita mengharapkan kita boleh Tuhan saja yang antara terbaik yang boleh bantu kita buat masa ni. Sebenarnya all the time. Okay, tapi kita sentiasa kena berusaha dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.